أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita bertemu pada minggu ini, minggu yang terakhir bagi tahun 2022. Baik, untuk minggu ini kita lajak jauh ke depan sikitlah daripada surah yang sebelum ini. Baik, siri ke-22 sekejap saja. Siri ke-52, sorry. Iaitu barang perniagaan yang bernilai syurga. Seperti biasa, majlis ilmu kita ini dibawakan secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia melalui penseriman audio platform Zoom dan juga di Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ayat 10 surah As-Saff ini berkisar tentang perniagaan ataupun perdagangan yang dapat membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa Taala. Baik, kita baca. Qala Allah Azza wa Jalla fi Kitabil Aziz, firman Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Qur'anul Karim surah As-Saff ayat 10 hingga 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu ataupun sukakah kamu aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan atau perdagangan ataupun jual beli yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa dia? Iaitu tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Kamu mengetahui. Ayat ke-12. Yaghfir lakum dzunubakum. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, wa yudkhilkum, dan memasukkan kamu ke dalam jannah, ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah juga memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik dalam Jannatul Adn. Dan itulah keberuntungan yang besar. Shadaqallahul azim. Bila kita baca ayat ini, tuan-tuan, dia adalah ayat surah As-Saff ini ada ya ayyuhallazina amanu ada 3 tempat. Cuma malam ni kita pilih ayat 10 ini. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita akan tengok ayat yang sebelum dan ayat yang selepasnya. Baik, perbincangan. Dalam ayat yang terdahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ataupun menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menegakkan agamanya di muka bumi. Baik, kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, mungkin tuan-tuan yang ada mushaf di tangan, bolehlah tengok. Contohlah kalau kita melihat kepada ayat awal, kan, dan
ayat yang sebelumnya, yang mana mereka mahu yuriduna liyutfi'u nurallah. Golongan kafir, munafik dan sebagainya ini mahu memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah hantar wa huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhir kepada ayat yang ke-10, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tundikum min azabin alim, dan seterusnya. Baik. Jadi Allah akan memastikan bahawa agama Islam dapat ditegakkan di seluruh dunia. Maka usaha bersungguh-sungguh tanpa mengenal penat lelah, jemu dan sebagainya perlu dilakukan oleh kita umat Islam. Dan tanggungjawab ini adakah tanggungjawab pada ulama sahaja? Adakah tanggungjawab pada ustaz sahaja? Tidak, kan? Dia adalah tanggungjawab semua. Bukan hanya sekadar tanggungjawab ulama ataupun tanggungjawab ustaz sahaja, malah dia menjadi tanggungjawab kepada setiap umat Islam untuk pertama memahami Islam. Yang kedua, melaksanakan tuntutan Islam itu ke atas diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lebih besar lagi sehinggalah dunia dapat menerima Islam dengan sifat dan keunggulan yang ada pada Islam dan terutama pada penganut dia. Baik, kita baca. Ayat pertama ataupun ayat yang ke-10 pada malam ini ialah firman Allah Ta'ala, frasa pertama selepas daripada ya ayyuhallazina amanu. Kita sedia maklum bahawa apabila kita menyebutkan tentang ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, maknanya ada tuntutan sama ada yang wajib maupun yang sunat perlu dilaksanakan oleh allazina amanu, oleh orang yang beriman. Artinya orang beriman ini dia menggalah suatu beban, satu tanggungjawab yang cukup besar. Baik. Hal adullukum ala tijarah. Sukakah kamu ataupun maukah kamu, kata Allah Ta'ala, aku tunjukkan kepada kamu suatu jenis perniagaan. Dan dalam ayat ini Allah Al-Quran, orang yang baca Quran dengan menceritakan tentang perniagaan yang amat besar dan paling menguntungkan. Dalam konteks hari ini, tuan-tuan, dalam konteks hari ini, diwar-warkanlah kan semua orang tahu bahawa 2023 ni zaman ekonomi dijangka merudum. Ataupun apa juga istilahlah suram ke apa kan. Jadi kita juga sekarang ni pun dah kita dapat tengok inflasi kan yang berada di sekeliling kita, makna dalam konteks ekonomi lah. Jadi kalau kita ditawarkan oleh manusia, tak kira sama ada umpamanya syarikat ke dan sebagainya, untuk kita melaburkan sejumlah duit, wang, dan dia janjikan kepada kita pulangan yang cukup lumayan. Agak-agaknya macam mana? Kalau dulu zaman skim Pak Mantelo dan sebagainya lah, orang kita kalau labur 1,000, lepas tu pula esok labur lagi dapat 1,000 pula. Setiap hari dapat untung 1,000. Nescaya perniagaan sesama manusia orang akan nampak dan orang akan terekam. Kan? Pasal apa? Orang nampak dari sudut habuan kebendaan. Jadi manusia memang suka kepada perniagaan, keuntungan, sama ada orang yang berniaga. Sebab apa? Sebab orang berniaga, dia dapat jual barang, kan? Ataupun dia punya servis dia hari ini, sebab berniaga dia ada dua lah, sama ada jual barangan ataupun juga servis ataupun perkhidmatan. Dan juga di pihak pembeli, kerana pembeli nakkan barangan kan, dan juga perkhidmatan kan, termasuk perkhidmatan. Contohlah banyak hari ni seperti laundry kan, apa panggil kedai cuci pakaian, apa lagi kedai mesin photostat ke stationery dan pelbagai lagi lah. Ada macam-macam jenis perniagaan yang mana dua pihak saling
perniagaan dalam ayat ini kerana perniagaan adalah sumber rezeki yang paling banyak. Kan orang kita katalah, bahasa orang kita ni, kalau nak kaya, niaga. Kan, kalau kerja makan gaji, cukup-cukup makan. Itu pun kadang-kadang kaih pagi, tunggu petang. Kaih itu tidaklah maksudnya kerana gaji ni dia akan masuk setiap bulan. Akan mungkin pada orang yang kerja kerajaan, diawalkan sedikit berbanding dengan orang yang kerja dengan swasta. Kalau swasta saya difahamkan hujung bulan, 30 ataupun 31. Bandingkan dengan orang yang kerja kerajaan, contohlah kata bulan Disember ni, berapa hari bulan hari tu? 17 hari bulan ke gaji. Sepatutnya gaji ditiba di hujung bulan. Contoh diawalkan kerana ada perayaan yang tertentu. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perniagaan dalam ayat ini kerana niaga ni sumber rezeki yang paling banyak. Bukan. Dan hari ini itu memang biasalah kalau orang kata nak payah ataupun lambat kaya. Satu sudut betul lah kan, dan ekonomi sadar diri bagi masyarakat yang berada di kawasan luar bandar ataupun juga pinggir bandar. Baik, apatah lagi perniagaan yang Allah Subhanahu Wa Taala offer ini, tawarkan ini adalah perniagaan yang hebat kerana untung saja, tak ada rugi. Kalau dari sudut pelaburan, kita beli saham, kan, pagi tadi saya dengar cerita saham dalam kenderaan on the way ke pejabat. Jadi dia kata dulu satu lot 1,000 unit, hari ini sejak 10 tahun yang lepas, kata panel tadi, satu lot dah dikurangkan daripada 1,000 menjadi 100 unit. Bermakna ramai orang boleh membeli saham ini. Kalau dulu 1,000 unit, kalau lah harga tu 30 sen satu unit, kiralah berapa nak beli satu lot dengan harga berapa, 3,000 tadi contoh. Beli saham, dan saham ini pula ada risiko. Risiko ialah 50 untung, 50 rugi. Jadi ada pun perniagaan dengan yang Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan ini memang tidak akan rugi dan pasti untung selamanya. Mungkin kita tak nampaklah untung apa, untung dari sudut habuan di akhirat nanti. Baik, perniagaan adalah satu sistem tukar barang. Ini kita tahulah tak tuan-tuan. Barter sistem tukar barang, kalau daripada zaman dululah tukar barang antara beras dengan ayam contohlah kan. Dan bila manusia berkembang maju sikit, okey, mereka mencipta alat yang kemudiannya dikenali dan diiktiraf sebagai mata wang, kan, daripada zaman shilling, emas, perak, kemudian sampai kepada fiat money, wang kertas yang tidak ada nilai tapi kan sebenarnya tidak ada baik. Namun dalam konteks ayat ini, perniagaan atau jual beli yang berlaku antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan allazina amanu, dengan orang yang beriman ini, jika perniagaan yang biasa kita buat, yang biasa dilakukan akan menyelamatkan manusia daripada kefakiran ataupun kemiskinan. Biasalah kan hari ini ramai orang bisnes, terutama selepas PKP, kerajaan pun galakkan kan orang ramai masyarakat kita berniaga, sehingga kan yang tak ada lesen pun tak apalah dulu, kan niaga dulu asalkan ada sumber pendapatan, kan, punya hasrat kerajaan nak bantu mereka. Tapi dengan tanpa lesen, kemudian mana kalau mungkin di bahu-bahu jalan dan sebagainya, ada masa atau tempoh yang diberikan kepada penjaja, peniaga dan seumpamanya lah. Jadi kelonggaran yang diberi sepatutnya diambil dengan positif, dan bila cukup masa ambillah lesen, kan. Baik, jadi orang beriman akan membuahkan keuntungan yang lumayan. Apatah lagi dia merujuk kepada orang beriman, artinya jual beli yang melibatkan persoalan iman, bukan jual beli air.
Kan bukan jual beli nasi, tapi tentang keimanan, iaitu percaya dengan hati, sebut dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota badan. Ini at-tasdiq. Kan dari sudut iman ialah apa dia iman? Maknanya percaya dengan hati. Yang kedua, kita sebut dengan lisan ataupun lidah kita. Kalau hanya percaya saja tak jadi, mesti dizahirkan. Kan mesti dizahirkan. Contohlah kata kita mengucap 2 kalimah syahadah. Dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, seorang itu telah pun Islam kan, dan dia kena zahirkan ke melaksanakan dengan anggota badan, artinya ibadah kan, yang khusus solat umpamanya kan, dia mesti lakukan kan, untuk nak menzahirkan kepada unsur yang kedua, menyebutkan dengan lisan ataupun lidah, dan juga apatah lagi yang pertama, meyakini atau mempercayai dengan hati. Jadi tiga-tiga ni berjalan serentak. Jadi barulah dikira sebagai mempunyai iman yang sempurna. Kalau tidak, orang kata apa? Orang Arab panggil wa illa fala. Kalau tidak, maka tidaklah. Baik. Pertama, ialah kamu beriman, peniaga pertama ialah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Iman kepada Allah merupakan jalan paling utama yang akan menyampaikan seseorang itu kepada syurga. Kita faham tak? Iman, maka amalnya tadi itu tidak dikira. Dia baik. Kan? Dia baik, suka membantu orang, dermawan, dan banyak lagi lah kadang-kadang kalah bagi orang Islam kan, tetapi yang tidak ada dalam diri dia adalah iman. Dan justru mungkin dalam hari ini kita pun kadang-kadang mungkin kita adalah rakan-rakan kan, kita yang belum Islam, yang bukan Islam ni, kita doalah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu hati, beri hidayah kepadanya untuk dia terima Islam sebagai jalan hidup dia. Kan mungkin dia tercari-cari. Begitu juga adalah sebahagian pelajar kan. Sebahagian pelajar saya pun ada. Ada seorang budak Myanmar ni, dia ateis. Kan? Dia kata keluarga dia Buddhis. Kan? Mak ayah dia Buddhis. Dia ateis. Pasal apa? Dia dalam proses mencari. Kan? Jadi ini pelajar diploma lah. Tahun 1 baru ni. International student. Untuk kita jelaskan sedikit demi sedikit supaya dia faham Islam. Kalau duduk di Malaysia, terutama di Kuala Lumpur ni pula, bergantung pula kepada dengan siapa mereka berkawan. Dan kalau dalam konteks rakan-rakan ataupun kawan-kawan kepada pelajar tadi, saya tak nampak lah. Kan? Saya tak nampak, maknanya untuk nak dia melihat akan keindahan dan keunggulan Islam itu sendiri, kerana yang sebaya dengannya kita boleh fahamlah kan, orang kata yang biasa-biasa sahaja tak, bukan ada kesedaran untuk nak menyampaikan mesej Islam itu dengan baik dan berkesan kepada sama ada rakan-rakan yang seagama maupun yang berlainan agama. Baik. Lalu mengapa mereka diserukan dengan ya ayyuhallazina amanu, lalu mereka disuruh beriman? Kan bukankah Allah panggil ya ayyuhallazina kepada kamu satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab seksa pedih nanti di akhirat. Dan Allah sebutkan lagi, iaitu tu'minuna billahi wa birasulih. Kamu hendaklah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini kita tengok kejap lagi. Baik, sebagai jawapannya, teguhkanlah iman kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan abadikanlah diri kamu, maknanya kekalkanlah diri kamu dengan iman tadi, dan kamu jangan leka, jangan lalai. Maknanya ayat ini kita letak pada diri kita. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala tuju pada kita? Jawapannya, ya, sekiranya kita termasuk dalam kalangan allazina amanu, orang yang beriman.
Wa illa fala, kalau tidak, tidak kan. Jadi kalau tidak, apakah kita tidak mahu menjadi atau tergolong dalam kalangan allazina amanu? Tepuk dada tanya iman. Baik, yang kedua, perniagaan yang kedua ialah fi sabilillah, dan kamu berjihad pada jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan jiwa kamu. Pertahankan iman kamu dengan sesuatu yang paling mahal yang kamu miliki, sama ada pertahan dengan jiwa, makna dengan nyawa ataupun dengan harta yang kita ada. Baik, kalau kita perhati tuan-tuan, ayat inilah ayat yang kita bacakan tadi, ayat yang 12 tadi itu, nanti saya copy sekejap. Saya copy, saya letak balik sini supaya kita nampak. Baik. Ini ayat 12. Kamu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kamu berjihad fi sabilillah dengan harta kamu dan jiwa raga kamu, itulah lebih baik kepada kamu in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahuinya. Baik, ayat dia panggil. Kan? Allah menceritakan apakah yang dimaksud dengan perniagaan. Kan kalau ayat yang tadi pertama, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah. Maukah aku tunjukkan kepada kamu satu jenis jual beli atau perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab. Kan? Jadi apa dia perniagaan? Kamu beriman kepada Allah, dan kepada Rasul-Nya, yang pertama, yang kedua, watujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ialah berjihad ataupun berusaha bersungguh-sungguh menegakkan Islam kan pada jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dua benda. Baik. Walaupun ayat menjelaskan, tapi maknanya adalah arahan. Tu'minuna billah, kan ini ialah kalau ikut kata terjemah orang awam ni, tu'minuna billah, iaitu mereka beriman. Kan maknanya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi beriman kepada Allah dan Rasul ini dalam erti kata perintah. Dalam erti kata arahan. Oleh sebab itu kita kena faham bahawa ayat yang sebelah ini, walaupun Allah menyebut tu'minuna billahi wa rasulihi, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ia merupakan satu bentuk perintah, kan? Satu bentuk perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tunjikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Jadi perniagaan yang Allah offer di sini ialah yang amat besar sekali. Baik. Dan kita balik semula kepada ayat ini. Menariknya di sini kita dapati mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak guna berimanlah kamu, aminu billahi wa rasulih. Kan? Allah perintahkan. Kerana dalam ayat 10 tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, Allah cerita, kan? Mana dalam gaya bahasa tarik perhatian manusia, nak ke tidak kamu ni aku ceritakan kepada kamu ataupun aku beritahu satu bentuk perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab, daripada neraka. Apa dia? Iaitu kamu beriman. Ini dalam bentuk cerita. Sedangkan kamu beriman di sini adalah sebenarnya maksud ialah hendaklah kamu beriman, iaitu kata perintah. Kata perintah, fi'il amar. Hebatnya arahan dalam jumlah khabari ini adalah kerana kalau dalam fi'il amar, kalau ini dari sudut bahasa lah, bila kita menggunakan perkataan fi'il amar, boleh jadi dia tidak sentiasa kena buat. Kan? Okey, makanlah. Kan? Maknanya makan. Ataupun kita kata kum, kiam, bangunlah. Kan? Berdirilah.
Kita pun bangun berdiri. Kita pun bangun berdiri artinya setakat tu je. Tetapi apabila Allah menggunakan perkataan tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman kepada Allah dan kepada beriman kepada Allah dan Rasul dalam bentuk ataupun dalam uslub gaya bahasa khabari ini, maknanya walaupun arahan tapi tidaklah arahan itu untuk terus duduk sepanjang masa. Kalau kita kata duduklah tak, kan? Jadi padahal beriman kena sentiasa ada. Jadi tidak boleh sekalipun tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Artinya tak boleh sekali. Artinya kena sentiasa, kena berpanjangan, kena berterusan. Kalau kita katakan kepada murid tadi, kan, kepada orang tadi, kul, makanlah. Dia makan sekali je. Kan? Berdirilah. Dia pun daripada duduk, dia bangun. Kan kata perintah, tapi dalam konteks uslub fa'il madhi yang menunjukkan akan kesentiasaan, artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yakni sepanjang masa. Bukan hanya sekadar beriman setakat tu saja dak. Kan? Ataupun kalau ayat yang rare ni barangkali bagi bulan Ramadan kita ni tuan-tuan dah masuk hari ni berapa? 3 Jamadil Akhir. Kan? Jumada al-Akhir. Rejab je masa. Yang lepas ni Rejab. Rejab, Syaban, Ramadan. Patutlah saya tengok dalam Facebook ada rakan-rakan yang teller ni, butik-butik ni, so dah panggil dah, jom mari buat apa? Baju raya. Saya fikir awal lagi ni, rupa-rupanya Aidil Fitri pada 23 ke 24 April. Maknanya 3 bulan lebih lagi lah, kan? Memang satu Syawal dah. Okey, baik. Jadi hikmah bagaimana Allah ungkapkan perkataan tu'minuna billahi wa rasulih, bukannya menggunakan kata perintah aminu billahi wa rasulih. Baik. Jadi ada dua syarat. Pertama, untuk mendapat kemenangan, yang pertama adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, dan yang kedua tadilah berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat bila kita semak dalam Al-Quran, dan dalam banyak ayat antaranya ialah ayat dalam surah Muhammad ini menjanjikan kepada allazina amanu, kepada orang yang beriman, apa dia? Balasan syurga. Kan Allah janjikan kepada orang beriman balasan syurga. Antara contohlah yang kita dapat petik pada malam ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudkhilu amal soleh. Kalau kita perhati tengok, dirangkaikan sekali iman mesti amal soleh. Kan? Iman mesti amal soleh, dan amal soleh mesti iman. Jadi amal soleh inilah yang dapat membentuk, memantapkan iman. Kerana ada satu lagi ialah amal yang soleh. Nampak macam ibadah tapi bukan ibadah. Ini yang masalah ni, kita kena tahu bezakan. Baik, jadi Allah masukkan orang beriman dan yang beramal soleh ini ke mana? Jannatin tajri min tahtihal anhar, iaitu ke dalam syurga. Jannah ni kata jamak, kan? Jannas daripada jannah. Jannah ni syurga, kan? Yakni syurga, kan? Di sini maksudnya ialah kebun-kebun yang min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, kan? Di bawahnya ada sungai-sungai. An'amu wan naru maswal lahu. Dan ada pun orang yang kufur, orang kafir, menikmati kesenangan di dunia. Yatamatta'u ni kesenangan. Orang kafir dia dapat menikmati kesenangan, kemewahan, kekayaan dan sebagainya di dunia. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka makan, minum sebagaimana al-an'am, sebagaimana haiwan ternakan.
kan. Jadi dalam konteks kita, tuan-tuan ada baca kan, ataupun juga kata-kata hamka. Kat manusia kalau hanya makan minum macam haiwan juga ada. Tak, manusia ada tuntutan ibadah. Hidup kita bukan untuk makan, bukan untuk minum, tapi hidup kita untuk ibadah, dan kita makan untuk ibadah, bukannya kita hidup untuk makan. Baik. Jadi orang kafir ni dia bersonok-sonok makan sebagai tidak ada tanggungjawab yang sebenarnya dalam erti kata dan sudut pandang Islam. Wan naru maswal lahum, dan nerakalah yang menjadi maswal lahum, tempat tinggal ataupun tempat kembali mereka. Dan begitu juga dalam surah Al-Buruj, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, kan kita ambil dua sampel. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sama tak? Dan bagi mereka ada kebun-kebun ataupun syurga disebutkan di sini, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah keuntungan yang besar kepada siapa? Kepada allazina amanu, orang yang beriman dan beramal soleh. Baik, kedua nikmat taman, maknanya syurga tadi itu, kan, sebab syurga ni kita ada pelbagailah perkataan maksud dengan makna taman, kan, riyadul jannah, taman-taman syurga. Dan dua nikmat taman dan juga air ini banyak disebutkan dalam Al-Quran untuk memberi motivasi kepada kita. Ini kerana memang manusia suka kalau ada tempat yang ada air. Tak, orang pergi ke apa dia panggil taman tema, kan, orang pergi ke tepian pantai, ke pulau, kan, ataupun juga ke tasik ataupun apa jugalah, kan, ke tempat yang ada air, sama ada di kawasan pesisir ataupun juga tasik, air yang mengalir dan air yang tidak mengalir. Malah dalam konteks masa kini, sekiranya kawasan kediaman itu ada kolam, kan, kita duduk hotel, kan, yang ada pool dalam bilik, tak, berapa harga dia, kan, ada special dalam bilik, kan, dan juga ada tasik, kan, sebahagianlah, sebab mungkin sebahagian kalau resort ke hotel yang kita boleh duduk menginap ni ada tempat tadi, bermakna dia dapat lagi menambahkan harga bilik hotel. Begitu juga dengan kawasan kediaman. Saya, tuan-tuan, saya beli rumah tempat saya ni lah di Bandar Tasik Kusuma, Beranang, Selangor. Jadi beli tahun 2001. Masa beli dulu, ialah kita ni tak ada ilmu bab rumah, kan. Beli dulu tengok, rumah sama harga, dia adalah yang menghadap tasik harga sekian, yang menghadap taman harga sekian, kan. Oh, macam ni rupanya. Jadi orang yang rumahnya menghadap tasik, okey, dia beli view, kan. Dia beli view, mungkin saya tak pastilah berapa, mungkin 20,000 lebih mahal daripada harga yang menghadap jalan raya, kan. Jadi maknanya view tadi tu dibeli, kan, sepanjang hayat lah. Dan tambah pula kalau air itu jenis air yang mengalir. Bayangkan, dan tuan-tuan, ada antara tasik ataupun kolam dengan sungai, kan. Kita beli tanah di kawasan mana, Ulu Langat lah contoh, ataupun yang bawah ni lah, mana Batang Kali ke di mana sahaja, kawasan yang ada air terjun dan sebagainya, kan. Oh, cukup seronok. Tak? Pasal apa? Air yang mengalir sudah tentulah lebih segar berbanding dengan air yang tidak mengalir seperti air tasik. Dari sudut keseronokan kita tu sendiri, dan dibayangkan, dan bila duduk dalam syurga memang mala ainu ra'at, mana kita tahu bahawa syurga ni tidak ada contoh, kan. Ada benda Allah sebutkan, tapi air-air yang tadi contohlah kata yang memang takkan sama dengan apa yang ada di dunia.
Baik, jadi dalam syurga Allah selalu sebutkan di bawahnya ada air sungai yang mengalir. Untuk apa? Kita akan jumpa 4 jenis sungai, kan. Antaranya ialah sungai daripada madu, sungai daripada arak, kan. Contoh begitulah. Jadi mungkin macam mana kata sungai daripada madu? Kita tengok madu ni pekat je dalam botol ni, macam mana? Tak, kan. Sungai daripada susu, kan. Jadi itulah antara keunikan dan keistimewaan sungai-sungai yang ada dalam syurga yang memberikan rangsangan dan motivasi kepada manusia untuk nak berusaha meningkatkan amal ibadah, kan, ketaatan supaya menjadi hamba yang soleh dan diterima sebagai ahli syurga. Baik, yang kedua, yang selepas daripada beriman kepada Allah dan kepada Rasul, yang kedua tadi dalam ayat yang ke-11 kita baca tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwal, beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjihad pada jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kamu. Baik, ada 3 jenis jihad. Apa makna jihad? Jihad ini kena faham dia elok, kan, bukan bentuk kekerasan. Jihad ialah usaha daripada perkataan jahada, iaitu sungguh-sungguh. Berusaha bersungguh-sungguh untuk li'ila'i kalimatillahi hiyal ulia, untuk nak menegakkan kalimah Allah yang paling tinggi, paling mulia, kan. Jadi jihad ini ada 3. Pertama, jihad lawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad sesama makhluk. Yang ketiga, jihad kita dengan dunia. Nah, yang pertama ialah jihad kita dengan hawa nafsu. Maknanya di sini melawan hawa nafsu artinya seseorang itu mesti berusaha melawan kehendak dan tuntutan hawa nafsu. Kegagalan kita melawan kehendak hawa nafsu menyebabkan kita ni hamba tadi itu boleh tersesat jalan, terumbang-ambing, kan, dalam kehidupan sebagai hamba Allah di muka bumi. Dan jihad ini jihad yang paling berat. Dan adakah kamu tahu sebabnya? Ini disebabkan dalam diri kita ada kesombongan iblis. Dan jihad lawan hawa nafsu. Kerana ada kesombongan iblis, dengkinya, kan, angkuhnya, zalimnya, kan, dan pelbagai lagi lah yang ada watak-watak ataupun sifat-sifat iblis yang ada dalam diri manusia. Kalau kita bacalah contohnya, kita tengok bagaimana keangkuhan kaum, bagaimana dari sudut mulut yang agak laser lah dan lancang Namrud, dan juga kezaliman apa panggil Firaun, kan, kelekaan ataupun kelalaian Qarun, dan sebagainya lah. Jadi ini juga disebabkan dalam diri manusia ada sifat haiwan. Ada sifat haiwan, tak kira haiwan tadi macam burung gagak ke, ataupun galaknya anjing, bodohnya burung merak, kan, dan sebagainya. Mana kita boleh tengoklah sifat-sifat haiwan yang ada pada manusia. Baik. Kemudian juga yang kedua ialah jihad sesama makhluk. Jihad sesama makhluk maknanya menjauhi dan menghilangkan rasa tamak. Dapat itu, dapat ini, rasa dengki, kan. Kemudian ada rasa simpati, rasa empati pada orang lain. Dan dalam hadis Nabi,
ada disebutkan antaranya seperti berzuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu, serta zuhudlah antara satu sama lain, maka mereka akan mencintaimu. Zuhud ini bukanlah sebagaimana sebahagian orang faham, kan, hidup dalam keadaan serba dhaif, semiskin. Tak, zuhud ialah meletakkan dunia di tangan, kan, tidak letak dalam hati. Kalau begitu kena usahalah, ya kan, kalaulah kita berusaha nak jadi kaya raya dengan harta kekayaan tadi itu bukan untuk manfaat diri kita sahaja. Dengan kayanya kita tadi itu, ummah juga akan mendapatlah dia itu zuhud apa? Kehidupan dia yang serba sederhana. Kita boleh tengok, kan, mungkin adalah tuan-tuan boleh tengok, carilah siapa-siapa figura ke yang hidup serba sederhana. Kita kadang-kala yang jadi tak berapa kaya ni, lagak lebih, kau main lagi, kan? Sebab apa? Sebab dia tak dapat ataupun benda tadi. Tetapi bagi orang yang dah biasa saja. Wallahu a'lam lah. Baik, dan yang ketiganya ialah jihad antara kita dengan dunia. Kan? Dan dunia kita maklum sebagai tempat ataupun ladang untuk nak bercucuk tanam, menghasilkan bekalan ataupun pahala untuk kehidupan di akhirat nanti. Jadi Imam Al-Hasan Basri ada menyebutkan siapa yang terlalu tamak dengan dunia, maka akan akhirat. Kita ni tak diuji dengan dunia yang cukup hebat, tuan-tuan. Kan, tidak berada dalam dunia yang glamour, kita tidak diuji dengan harta yang menimbun-nimbun, yang contohlah saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan. Kan, kita tidak diuji dengan benda-benda yang berupa nikmat yang keterlaluan. Jadi, siapa yang terlalu tamak dengan dunia, maka dibuang daripada hatinya rasa takut kepada akhirat. Biasalah, hubud dunia, kan, sukakan dunia, kasihkan dunia, cintakan dunia, wa karahiyatul maut, dan takutkan dan bencikan kepada mati. Jadi yang ini ialah takut kepada akhirat, dan sesiapa yang bertambah ilmunya lalu bertambahlah rasa tamaknya pada dunia, dia hanya akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada. Jadi kita umur meningkat, kan, ilmu pun bertambah, kan, tetapi dari sudut rasa kedekatan kita kepada Allah Taala ni tidak ada. Maknanya yang kita risau, yang kita bimbang, kita duk kejar dunia pagi, petang, siang, malam, kan, bila mati apa yang hantar kita ke kubur? 3 benda, 2 tinggal, kan, 1 yang tinggal amal kita, dan 2 lagi balik harta dan anak pinak kita, keluarga kita balik. Maka tinggallah amalan yang kita lakukan semasa hayat kita yang sedikit itu. Sebab apa? Pagi, petang, siang, malam, dunia. Yang tak habis-habis dengan dunia. Berpadalah dengan dunia, ibarat kata setitik air saja. Itulah umpama dunia, bandingkan dengan lautan yang luas lagi, itulah akhirat. Allahu Akbar. Sebab kita tak nampak, kan? Memanglah kita yang salafus soleh dengan sahabat, memang jauhlah, ibarat langit dengan bumi, kan? Dari sudut keyakinan, kekentalan iman, kan, semangat mereka jauh sama sekali. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah yang sama juga, ini ayat yang ke-12, ayat terakhir dalam siri kita pada malam ini. Setelah tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga berjihad dengan harta dan juga dengan jiwa raga. Harta ni ibarat kata nak tegakkan Islam,
kena derma, kan, kena infakkan dan sebagainya lah. Baik. Apa dia? Allah akan ampunkan, yaghfir lakum dzunubakum, nescaya Allah akan mengampuni dzunubakum, dosa-dosa kamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha anhar, dan yang kedua Allah akan masukkan kan syurga-syurga jannah ini yang tajri, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adnin, dan juga memasukkan kamu ke dalam tempat tinggal yang baik dalam jannatu adn. Orang putih panggil Eden. Yang jannatu adnin, al-ain da min. Aidanun an adnin. Orang putih panggil Eden. Syurga Eden adalah yang saya sebutkan sebelum ini pun, ada sebagai pengkaji moden berpandangan bahawa Nabi Adam AS itu dicipta dan ditempatkan di dalam Eden. Maknanya Eden itu di mana? Di dunia, bukannya di syurga atas. Ada pandangan lah, tapi pandangan majoriti ulama berpegang ataupun berpandangan bahawa memang Adam dan Hawa itu dicipta dan ditempatkan dalam kan mereka ni diturunkan. Kalau diturunkan artinya daripada tempat atas turun ke bawah, dan kalaulah di bumi ini tidak begitu. Itu antara pandangan lah. Baik. Kemudian zalikal fawzul azim. Itulah kejayaan yang besar. Kan, itulah kejayaan besar apa dia? Yang paling besar ialah dapat masuk syurga. Kan? Dapat masuk syurga. Itu yang paling besar sekali. Macam baru ni lah, kan, orang kita bercerita tentang World Cup bola sepak. Kan, orang duk cerita zaman Pele ke Maradona ke siapa lah yang hebat memenangi semua piala, kan. Okey, ada yang memang dia hebat sepanjang karier bola sepak dia, tapi dia tidak pernah memenangi piala dunia. Jadi seolah-olah itu adalah kemuncak. Maka dibandingkan dengan pula ini orang ceritalah, ini sebagai seringan sahaja. Artinya dia punya tahap glory, kemegahan tadi itu, ibarat kata main bola hebat macam mana pun, apa panggil, kalau tak menang piala dunia, maka tidak dianggap sebagai legenda. Kan? Baik, bagi kita orang Islam ialah mendapat keampunan dan dapat masuk syurga, itulah satu kejayaan yang cukup hebat kan, sama sekali. Baik, setelah disebutkan kepentingan jihad dalam ayat 12 yang kita baca tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hasil. Sekiranya allazina amanu menjalankan kewajipan jihad, kan, wa yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan jiwa raga. Mana harta ni nak korban harta kita juga maklum, kan, nak derma, tak kira infak untuk membina di surau, kan, tempat-tempat pembelajaran dan sebagainya. Dan juga yang kedua ialah berkorban jiwa dan raga ni, inilah, kan, yang payah. Kita ini kita tidak lagi menghadapi peperangan secara fizikal sebagaimana yang dialami oleh Nabi SAW dan juga para sahabat dan juga masyarakat yang bila ya, sehingga kepada kita tengoklah yang sehingga perang salib pun masih lagi berlaku pertempuran di sepanjang perjalanan sejarah. Kita tengoklah sebagai contoh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kan, selain daripada ulama, juga dia antara orang yang berada di bahagian depan di medan tempur, bukan hanya sekadar bercakap saja. Kita ni kadang-kadang bercakap saja nak turun padang, tak apalah kau pergi dululah, contoh begitulah. Baik, jadi jika seorang itu sanggup beriman, natijahnya dia punya
apa panggil rizaknya, kan Allah sebutkan dari sudut ayat tadi tu, yaghfir lakum, maknanya jawab kepada jawab kepada tu'minuna billah, kan siapa yang beriman kepada Allah wa tujahidu dan berjihad kepada apa fi sabilillah. Kemudian yaghfir lakum, nescaya ini adalah jawapan, mana kalau bahasa Arab usul dia adalah tu'minuna billah, siapa beriman kepada Allah dan kepada Rasul dan berjihad dengan harta dan jiwa raga. Ini jawab nescaya, nescaya ataupun pasti Allah akan ampunkan dosa mereka dan memasukkan ke dalam syurga. Kita sebut mudah kan berjihad, tapi nak betul-betul pasti jihad yang bagaimana kan untuk mendapatkan keampunan daripada ini kerana ini amat penting kerana yang paling kita takut adalah dosa kita. Apabila kita ada dosa, maka kita dituntut untuk istighfar. Mudah-mudahan dosa kecil diampun dan dosa besar kena taubat. Kan? Yang tak tahannya, jenis orang yang tak kisah pun di dalam melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah bermegah-megah dengan kemungkaran yang dilakukan. Baik, kesediaan seorang yang beriman itu untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam arti kata iman yang sepenuhnya. Ini yang payah ni tak? Nak jadi kita nak kekalkan momentum. Macam kita kata, okay, momentum Ramadan. Kita pun nak masuk dah 2 bulan lagi ke dalam bulan Ramadan. Kan? Nak kekalkan momentum Ramadan. Ramadan kita baca Quran. Rajin baca Quran. Zaman di awal, zaman di akhir, apakah kita masih lagi istiqamah dengan Ramadan tahun lepas? Makna amalan dalam Ramadan tahun lepas. Tuntutan jihad dan akan beroleh keampunan dan masuk syurga. Ini adalah kejayaan yang amat bermakna sekali kerana semua manusia akan ditunjukkan dengan neraka dan ahli syurga sedar yang mereka selamat daripada neraka. Jadi kejayaan selamat daripada keburukan adalah kejayaan yang lebih hebat lagi. Kita mungkinlah kalau kita sebab dari segi keimanan kita, tak apalah kot. Kan? Kita tak nampak betul-betul. Macam kita kata azab neraka lah. Kan azab neraka ni, benarkah kita takut tengok api membakar? Kita tak rasa pun bahawa aku ni kan dan digantikan pula kulit dengan kulit yang baru supaya manusia rasa azab. Kita baca surah Yasin, kan tak faham-faham pasal apa, baca saja tapi tidak faham makna dia. Baik. Sebagai rumusan dan kesimpulan kepada perbincangan ringkas kita lah pada malam ini, jelasnya seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada allazina amanu, kepada orang yang beriman dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum, dan itulah yang lebih baik zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati ad zalika. Mahukan orang beriman supaya memperkasakan iman. Memperkasakan iman bukan hanya sekadar slogan, bukan hanya sekadar retorik ataupun air liur sahaja, tak kan? Kita kena berusaha untuk nak melaksanakan segala tuntutan kewajipan baik yang fardu maupun yang sunat kan semampu mungkin kita. Kan bukanlah kata okay, saya ni baik, tak, kita berusaha nak jadi
baik. Sebab kita manusia banyak kelemahan, banyak kekurangan. Jadi berusaha bersungguh-sungguh menegakkan Islam dalam diri kita terlebih dahulu. Contohlah bab semualah bab makan, pakaian, tutur kata, kan, benda-benda yang simple dulu pun kita tengok dalam masyarakat kita hari ini. Masih ramai lagi yang pakai pakaian yang tidak tutup aurat. Walaupun secara zahirnya memang nampak tutup aurat. Pakai fit lelaki dan perempuan samalah juga kan. Tak semestinya orang lelaki pakai fit tidak haram, haram kan. Yang yang sadu. Dan kemudian benda-benda yang simple je, bukanlah kata benda ni remeh tak. Soal aurat masih lagi yang tidak lepas kan. Apatah lagi yang melibatkan soal makan minum haram, halal kan dan sebagainya. Jadi kalaulah ada kefahaman dalam diri, kemudian diterapkan dalam kalangan ahli keluarga dan masyarakat kita dan seterusnya kepada peringkat yang lebih besar. Inilah dia. Inilah dia satu cabaran kepada kita dalam konteks masyarakat masa kini. Dalam dunia ICT ni, payah semua orang tahu, semua orang bijak. Dan masing-masing boleh bagi alasan, jawapan dan sebagainya. Maka mujahidin di sini bukan mujahidin Afghanistan. Mujahidin adalah panggilan kepada fi sabilillah. Kan, bukan dengan tentera, bukan dengan senjata sahaja tak kan. Dengan tenaga dan akal fikiran untuk nak memertabakkan Islam dan meletakkannya pada tempat yang paling mulia. Jadi pasti diberikan keampunan dari segala dosa dan juga akan beroleh ganjaran yang maha hebat, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita ambil masa ruang muhasabah diri kita. Bukanlah kerana kita berada di hujung tahun, biasalah orang semakkan azam, pacak azam tak kan. Pasakkan azam, okey. Tahun ni berjaya apa benda berapa patuh, dah achieve tak achieve lah, dan tahun depan okey berazam pula nak buat sekali-sekali. Tak apa, tidak ada masalah kan. Tak kiralah tahun Masihi ke tahun Hijri ke kan, asalkan azam untuk melakukan kebaikan ini tidak perlu tunggu perubahan bulan ataupun perubahan tahun, tapi sekurang benda-benda sebeginilah kan untuk rangsangan. Kalau tidak dia akan jadi kehidupan dia akan jadi tawar, jadi hamba kan. Maka manusia sentiasa perlukan kepada semangat kan untuk meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita mengakhiri majlis ilmu kita pada kali ini dan tahun ini, seperti biasalah kepada mereka yang ada di luar sana, terutamanya yang ingin menghulurkan zakat, terutamalah zakat ataupun juga infak, sedekah dan sebagainya, termasuklah juga sedekah jariah. Jariah ni maknanya yang berjalan kan. Sedekah jariah ialah jarah, maknanya berjalan. Jadi sedekah yang berjalan artinya setelah ketiadaan tuan dia. Kan tuan dia mati pun maka sedekah tadi akan mendapat ganjaran yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sumbangan tadi bolehlah disalurkan kepada akaun Bank Islam Malaysia Berhad atas nama Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi saya sekali lagi mohon ampun dan maaf, mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas sokongan dan dukungan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan kita dapat bersua lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu ma sami'tum, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz.